Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh ya? Okey, saya nak recap balik sebelum kita bicarakan haba pendam tentu, hubungan antara tenaga kinetik dan suhu. Iaitu apabila suhu bertambah, bila suhu bertambah, apa yang saya tulis ni? Suhu bertambah, apabila tenaga kinetik bertambah, suhu akan bertambah. Okey. Dan haba pendam tentu berkaitan dengan perubahan fasa suatu objek. Perubahan fasa ataupun kita juga boleh katakan sebagai perubahan keadaan jirim. Okey, dalam keterangan sebelum ni contohnya katakan kita ada satu ketulan ais pada suhu negatif, contohnya negatif 30 darjah Celsius. Bila dipanaskan, ais ini akan melebur menjadi air pada suhu 0 darjah Celsius. Dan bila kita panaskan lagi, masih lagi menjadi air, tapi contohnya katakan 50 darjah Celsius. Okey, kalau lihat kat sini, terdapat perubahan suhu. Sekejap. Okey. Kenapa pen saya tak tulis? Okey, ini saya batalkan. Okey, dalam keterangan sebelum ni apa maksud haba pendam tentu? Apa tarifan haba pendam? Apa boleh ingat? Okay, siapa boleh ingat? Siapa boleh terangkan? Haba pendam ialah haba yang diserap atau dibebaskan haba pendam. Kalau lihat dalam modul, haba yang diserap ataupun dibebaskan haba diserap ataupun dibebaskan pada suhu tetap. Pada suhu tetap semasa berlaku perubahan keadaan jirim ataupun berlaku perubahan fasa. Okey, perubahan keadaan jirim kita boleh gantikan dengan perkataan fasa. Okey. Seterusnya haba pendam tentu. Okey. Lihat sini ada perbezaan di atas haba pendam, yang bawah haba pendam tentu. Ada perkataan tentu. Jadi takrifannya ada sedikit perubahan, iaitu haba yang diserap ataupun dibebaskan.
oleh suatu bahan pada suhu tetap. Apa yang diserap atau dibebaskan oleh 1 kilogram bahan. Okey. Nah, ada perkataan 1 kilogram bahan pada suhu tetap semasa berlaku perubahan keadaan jirim ataupun fasa. Okey. Jadi beza takrifan haba pendam dan haba pendam tertentu ialah perkataan 1 kilogram. Mesti ada perkataan 1 kilogram bahan semasa perubahan fasa dan juga pada suhu tetap. Okay. Boleh bezakan takrifan? Okey. Bagi haba dibekalkan, katakan kita bekalkan haba Q P darab T, di mana P ialah kuasa dan T ialah masa. Masa ini mesti dalam saat. Okey. Haba dibekalkan sama dengan ml. Di mana M ialah jisim dan L ialah haba pendam tentu. Okey. Jadi daripada sini kita boleh dapati bahawa PT sama dengan ml dan haba pendam tentu L sama dengan PT bagi dengan M ataupun Q bahagi dengan M. Dan unit SI bagi haba pendam tentu, unit SI unit bagi haba ialah joule dan unit bagi jisim M ialah kilogram. Jadi joule per kilogram ataupun kita boleh tulis joule kilogram negatif 1. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, bagaimana di mana haba pendam berlaku? Contohnya kita katakan kita ada satu ketulan air pada suhu 0 darjah Celsius. Kemudian bila kita bekalkan haba, dia akan cair menjadi air pada suhu 0 darjah Celsius. Pada waktu ni, keadaan jirim berubah daripada bentuk pebejal dalam bentuk ais pebejal. Kemudian bila dia cair, dia akan jadi bila jadi air, dia dalam bentuk cair. Okay. Jadi pada peringkat ini berlaku perubahan kadar jirim ataupun berlaku perubahan fasa. Tetapi suhu tetap. Okay, berubah fasa. Suhu tetap. Kenapa suhu tetap? Suhu tetap kerana haba dibekalkan digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul ais. Haba dibekalkan
Okay, jadi haba tetap kerana suhu tetap kerana haba digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul air. Kemudian pada waktu ini tenaga kinetik tidak berubah. Okay. Tenaga kinetik tidak berubah. Okay, kalau lihat dalam modul muka surat 93 ada definisi haba pendam pelakuran, haba pendam penguapan. Okay, itu haba pendam pelakuran ialah haba diperlukan untuk mengubah bahan berjisim 1 kg pada suhu tetap. Dan proses yang terlibat ialah peleburan dan pembekuan, di mana peleburan haba diserap, pembekuan haba dibebaskan. Okay, itu telah dibincangkan dalam modul dalam video sebelum ni. Kemudian haba pendam penguapan, di mana ia melibatkan proses pendidihan. Okay, semasa mendidih haba diserap dan kondensasi haba dibebaskan. Okay. Kemudian juga telah dibincangkan lengkung pemanasan dan juga lengkung penyejukan. Okey, untuk bahagian lengkung pemanasan dan penyejukan, jika ada yang tak faham boleh tanya. Saya buka soalan sebelum saya bincangkan bahagian seterusnya. Ini terrecap balik dulu. Ada soalan? Tak ada. Okey, kemudian kita lihat eksperimen muka surat 96. Di mana tujuan eksperimen ialah, okey, sambil itu saya nak urujuk modul awak. Muka surat 96. Tujuan eksperimen ialah menentukan haba pendam tentu pelakuran ais, iaitu eksperimen sebelah kiri, dan eksperimen sebelah kanan menentukan haba pendam tentu penguapan air. Okey. Dalam eksperimen ini, biasanya juga nilai kita dapat tidak sama ataupun berbeza dengan nilai sebenar, juga disebabkan oleh haba yang kita bekalkan terbebas ke persekitaran. Okay, untuk eksperimen ni saya akan bincangkan lebih detail nanti dalam bahagian lain. Okay, cuma saya nak fokus pada hari ini ialah pengiraan dan aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian. Okay, sebelum tu saya nak urujuk soalan latihan muka surat 99. Okay, soalan latihan muka surat 99. Okay, dia katakan berapakah tenaga harus dialihkan dari 4 kg air pada suhu 20 darjah Celsius. Oh, tak nampak lah. Saya tak share. Okey, soalan ni. Okey, berapakah tenaga harus dialihkan dari 4 kg air pada suhu 20 darjah Celsius untuk menghasilkan air pada suhu 0 darjah Celsius. Okay, kemudian dia bagi nilai muatan haba tentu dan haba pendam tentu pelakuran ais.
Okay, nilai ni diberi. Okay. Untuk jawab soalan macam ni, eloknya kita lukis gambar rajah untuk memudahkan. Okay. Daripada air 20 darjah Celsius. Okay, ini keadaan awal. Air 20 darjah Celsius. Kemudian bila kita sejukkan, dia akan jadi air pada suhu 0 darjah Celsius. Fasa dia masih lagi sama, air. Ya, ataupun 20 darjah Celsius fasa cecair. Kemudian 0 darjah Celsius masih lagi fasa cecair. Kemudian bila kita sejukkan lagi, dia akan jadi ais. Okey. Jadi pada keadaan ais, dia berada dalam fasa pepejal. Okey. Kemudian pada suhu 0 darjah Celsius air ni, kita lukiskan contohnya. Ini cecair. Yang ini pun, yang pada suhu 20 darjah Celsius pun berada dalam fasa cecair. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, daripada 20 darjah Celsius kepada 0 darjah Celsius, fasa tak berubah. Bila fasa tak berubah, yang berubahnya hanyalah suhu, jadi ia melibatkan haba pendam, muatan haba tentu. Di sini dia melibatkan muatan haba tentu. Kemudian daripada fasa cecair kepada pepejal, itu cecair 0 darjah Celsius kepada pepejal 0 darjah Celsius. Kalau terlihat berlaku perubahan fasa, jadi ia melibatkan haba pendam tentu. Okay. Jadi dua keadaan kat sini, satu melibatkan muatan haba tentu dan yang kedua ialah melibatkan haba pendam tentu. Okay, katakan semasa proses perubahan air daripada suhu 20 darjah Celsius kepada 0 darjah Celsius, haba dibebaskan. Katakan haba dibebaskan saya panggil sebagai Q1. Kemudian pada peringkat 0 darjah Celsius, air kepada ais, haba masih lagi dibebaskan. Saya katakan peringkat Q2. Okey. Jadi jumlah haba Q sama dengan Q1 tambah Q2 dan kalau kita lihat Q1 yang melibatkan perubahan suhu, jadi untuk bahagian ini muatan haba tentu terlibat, maka kita guna rumus MC del theta. Itu rumus bagi muatan haba tentu. Kemudian pada bahagian Q2 melibatkan haba pendam tentu, jadi Q2 sama dengan M L. Okay, kemudian kita gantikan M 4 kg. Kemudian C, okay, ini muatan haba tentu air yang telah diberikan. Dan perubahan suhu, kita ambil suhu yang besar tolak suhu yang kecil. Okay, yang ini adalah untuk MC theta. Okay, saya tandakan ini adalah untuk MC theta Q1. MC del theta. Kemudian pada bahagian bawah, untuk bahagian bawah ni adalah untuk Q2, iaitu
M darab dengan L, di mana M jisim air 4 kg dan L ialah haba pendam tentu pelakuran bagi ais. Maka selesaikan, akan dapat haba yang dibebaskan ialah 1.672 darab 10 kuasa 6 Joule. Okay, ini contoh soalan yang melibatkan haba pendam tentu dan juga muatan haba tentu. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada. Okay, tak ada, kita lihat soalan nombor 2. Cikgu, Ya, saya. kenapa jawapan 16.72 darab 10 kuasa 5 tu dia tukarkan ni titik perpuluhan dia? Okey, tertukar kepada bentuk piawai. Oh. 16.72 tu bukan bentuk piawai. Ya. Okey, boleh ya? Okey, jawapan akhir biasanya kalau nilai terlalu besar ataupun nilai terlalu kecil, kita tulis dalam bentuk piawai. Okey, lihat contoh soalan nombor 2. Iaitu sebuah pemanas elektrik 800 watt. Okey, 800 watt ini adalah kuasa digunakan untuk memanaskan air. Berapakah masa diperlukan untuk mengurangkan air sebanyak 4 kg selepas air mencapai takak didih? Kita nak air berkurangan sebanyak 4 kg selepas mencapai takak didih. Apa maksud kat sini? Maksudnya 4 kg air telah ditukar menjadi wap. Betul tak? Sebab katakan kita ada air dalam bekas. Katakan kita ada 14 kg. Kita nak dalam bekas ni berkurang sebanyak 4 kg. Yang tinggal hanyalah 10. Jadi 4 kg tadi telah bertukar menjadi wap. Okey. Dan soalan kat sini, berapakah masa? Okay, dia nak masa. Berapakah masa diperlukan untuk mengurangkan air sebanyak 4 kg selepas air mencapai takak didih? Maksudnya kat sini, berapakah masa diperlukan oleh 4 kg air bertukar menjadi wap? Okey. Daripada sini pun kita boleh tahu sebab dia dah bagi haba pendam tentu penguapan air iaitu 2.26 darab 10 kuasa 6 Joule per kilogram. Okey, kita guna rumus. Q tak boleh tulis ni. Okay, Q sama dengan PT. Itu haba dibekalkan, kuasa darab masa dan PT sama dengan ML. Jisim darab dengan haba pendam tentu. Kalau kat sini bagi kes ni haba pendam tentu penguapan. Jadi kita boleh susun balik rumus. Masa sama dengan ML bahagi dengan P. Di mana M ialah jisim, L ialah haba pendam tentu penguapan dan P ialah kuasa. Jadi daripada sini kita gantikan nilai. Kita gantikan jisim 4 kg sebab kita nak 4 kg air tadi menjadi wap.
Kemudian darab haba pendam tentu penguapan 2.26 darab 10 kuasa 6 bahagi dengan kuasa 800. Kita akan dapati masa yang diperlukan ialah 1.13 darab 10 kuasa 4 saat. Okey, ada soalan? Soalan? Okey, saya bagi masa 1 minit untuk awak salin jawapan. Okey, soalan seterusnya nombor 3. Kirakan haba diperlukan untuk menukarkan 4 kilogram ais. Okey, 4 kilogram ais pada negatif 15 darjah Celsius kepada steam pada 100 darjah Celsius. Okey, kalau lihat untuk bahagian ini melibatkan banyak peringkat dan berlaku perubahan fasa. Jadi aku kena untuk memudahkan lukis gambar rajah. Jadi untuk jawab soalan ni, okey, katakan soalan dia nak tukarkan 4 kilogram ais pada suhu negatif 15 darjah Celsius. Okay. Jadi pada peringkat awalnya kita ada ais. Ais negatif 15 darjah Celsius. Kemudian bila kita bekalkan haba, dia akan jadi ais pada suhu 0 darjah Celsius. Dia masih lagi berpejar tapi suhu dia 0 darjah Celsius. Kemudian bila kita panaskan, aisnya akan cair menjadi cecair pada suhu 0 darjah Celsius. Itu pada peringkat ini ais mulai cair, itu daripada berpejar kepada cecair. Jadi pada peringkat awal ni berpejar, ini berpejar, kemudian dia mula cair. Okey. Kemudian bila kita panaskan, air ini akan menjadi air pada suhu 100 darjah Celsius. Di fasa ini masih lagi cair. Kemudian bila kita panaskan lagi, cecair akan berubah fasa menjadi wap ataupun steam. Okey. Kalau kita lihat kat sini, ia melibatkan beberapa peringkat daripada 15 darjah Celsius kepada 0,
fasa sama, pepejal. Kemudian daripada pepejal dia cair, suhu sama tapi berlaku perubahan fasa. Kemudian bila kita panaskan, fasa sama, cair, tapi yang berbeza ialah suhu meningkat dan seterusnya. Bila kita bekalkan haba, ia menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Okey. Kalau kat sini berlaku 4 peringkat. Dikatakan saya labelkan yang ini Q1, Q2, Q3, Q4. Okey. Jadi soalan dia nak haba diperlukan. Okay. Jumlah haba diperlukan sama dengan haba diperlukan semasa peringkat Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Okay, jadi banyak peringkat kat sini. Okay. Kalau lihat Q1 berlaku perubahan suhu. Jadi awak guna Q1 sama dengan MC del theta. Jadi MC del theta. Kemudian pada peringkat Q2 tidak berlaku perubahan suhu. Suhu adalah tetap. Itu 0 darjah Celsius. Maka kita guna muatat haba pendam tentu. M darab dengan L. Okay. Kemudian pada peringkat ketiga, Q3, berlaku perubahan suhu. Jadi di sini juga MC del theta. Sebab bila berlaku perubahan suhu, guna rumus MC del theta. Okay, kemudian pada peringkat keempat, suhu sama. Maka kita guna Q sama dengan ML. Okey. Jadi bila jawab soalan, saya cadangkan awak ikut step macam ni. Mula lukis gambar rajah. Kemudian tulis rumus. Dan seterusnya gantikan. Okay. MC theta, M ialah jisim air iaitu 4 kg. C haba pendam tentu. Ais, air buatan haba. Haba tentu ais iaitu 2.1. Dia beri 2.1 darab 10 kuasa 3. Okay. Dan suhu berubah daripada negatif 15 kepada 0. Jadi perubahan suhu sebanyak 15 darjah Celsius. Okay, itu pada peringkat Q1. Kemudian pada peringkat kedua, M darab dengan L. Okay, M jisim, masih lagi 4. Okay. Kalau lihat berlaku perubahan daripada fasa pepejal kepada fasa cecair. Jadi L tu L apa? Haba pendam apa sebenarnya? Haba pendam tentu pelakuran. Ya, ini pelakuran. Jadi awak ambil nilai haba pendam tentu pelakuran 3.34 darab 10 kuasa 5. Okey. Kemudian peringkat ketiga, fasa cecair kepada cecair. Maksudnya fasa tak berubah, yang berubah hanyalah suhu
daripada 0 kepada 100. Jadi pada pasal ketiga ni, DC masih lagi sama. Okey. C kat sini haba pendam tertentu air. Jadi 4.2 dan 10 kuasa 3. Okey, 4.2 darab 10 kuasa 3 dan perubahan suhu sebanyak 100 darjah Celsius. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, tingkat keempat, dicampur. Okey. Ini ml, M, GC masih lagi sama. Dan L ialah haba pendam tertentu penguapan sebab cecair menjadi steam. Itu nilai 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey. Jadi perlu selesaikan satu persatu. Untuk Q1, awak akan dapat 1.26 darab 10 kuasa 5. Okey. Kemudian Q2 1.336 darab 10 kuasa 6. Kemudian Q3 1.68 darab 10 kuasa 6. Dan Q4 9.04 darab 10 kuasa 6. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Maka kita selesaikan. Macam ni dia dah punya. Sebut cek balik takut nilai saya kira salah. Jadi jumlahkan awak akan dapat 1.218 darab 10 kuasa 7 joule. Okey, jadi panjang sikit jalan kerja dia. Sebab dia melibatkan beberapa proses perubahan fasa dan perubahan suhu. Okey, saya bagi masa 2 minit untuk awak salin jawapan. Dan awak cuba buat, saya mau balik jawapan awak. Betul salah. Ataupun mungkin saya ada buat silap salah pengiraan atau pergantian kat sini. Okey, boleh salin jawapan.
Okey, ada soalan? Okey, seterusnya lihat contoh soalan nombor 4. Okey, berapakah kuantiti haba diperlukan untuk mencairkan 2 kilogram ais pada 0 darjah Celsius? Okey, dia beri maklumat kat sini. Haba pendam tentu pelakuran ais 3.34 darat 10 kuasa 5 joule per kilogram. Okey, ais daripada 2 kilogram ais pada suhu kosong kepada air. Sebab dia kata mencairkan. Okay, untuk mudah nampak, lukis ais. Jisim dia 2 kilogram. Okay, ini ais. Suhu 0 darjah Celsius. Okay, kemudian cair. Dia cair, dia akan jadi air. Dan pada peringkat mula-mula dia cair, suhu masih lagi 0 darjah Celsius. Okay. Kalau ikut soalan ni, dia kata mencairkan ais pada suhu 0 darjah Celsius. Jadi dia tak sebut peningkatan suhu. Jadi air yang cair tadi masih lagi suhu 0 darjah Celsius. Okay. Dan kat sini kita lihat berlaku perubahan fasa daripada pepejal air dalam bentuk pepejal kepada air dan tidak berlaku perubahan suhu, maka ia melibatkan haba pendam tentu. Iaitu kita guna rumus Q sama dengan ml, di mana L ialah haba pendam tentu pelakuran ais. Untuk soalan ni mudah je, kita gantikan M dengan 2 kilogram, L haba pendam tentu pelakuran ais 3.34 dan 10 kuasa 5, dan kita akan dapat nilainya 6.68 darat 10 kuasa 5 joule. Okey, ada soalan? Okey, saya bagi masa awak salin. Dan untuk soalan nombor 5, saya tinggalkan untuk awak cuba jawab. Okey, boleh ya? Okey, dah habis salin. Buat kejar masa. Okey, kemudian kita pergi pada aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian. Kita boleh lihat balik dalam modul muka surat 98. Okey, sistem penyejukan dalam peti sejuk. Okey, di mana dalam peti sejuk ada pemampat. Yang memampatkan ejen penyejuk. Okey, ejen penyejuk ialah gas. Okey, ini adalah pemampat. Dalam ni gas akan dimampatkan untuk menambah tekanan dan suhu. Okay, yang ni awak perlu tahu struktur peti sejuk. Kalau boleh awak perlu tahu lukis. Okey, di mana gas apabila sampai pada kondenser. Okey, di mana kondenser? Okay, kondenser pada bahagian ni. Okey, gas melalui kondenser, ia akan membebaskan haba pendam. Dia akan membebaskan haba. Dan haba dibebaskan sini ialah haba pendam.
di mana haba ini adalah haba yang diserap daripada bahan-bahan yang berada dalam peti sejuk. Okey. Jadi gas yang melalui kondenser akan membebaskan haba pendam. Kemudian ejen penyejuk mengalir ke injap pengembang. Okey. Jadi dia akan mengalir ke injap pengembang. Kemudian seterusnya dalam penyejat ejen penyejuk tadi dia okey. Saya lupa nak beritahu tadi. Daripada pemampat gas akan dimampatkan, jadi dia akan jadi cecair dan bila dia melalui kondenser, haba akan dibebaskan. Okay, kemudian cecair ini melalui injap pengembang dan akan menyerap haba pendam dalam peti sejuk. Okay. Selepas melalui injap pengembang, dia akan masuk ke dalam penyejat. Ini adalah penyejat, di mana dalam penyejat dia akan serap haba pendam daripada udara dalam peti sejuk, di mana haba daripada dalam peti sejuk ini adalah daripada makanan-makanan yang disimpan. Okey. Kemudian apabila dia serap haba, ejen penyejuk dalam bentuk gas akan mengalir ke pemampat. Okay. Di mana dia serap, apabila serap haba, cecair tadi bertukar menjadi gas. Kemudian gas ini akan mengalir ke pemampat dan sekali lagi ia dimampatkan menjadi cair dan seterusnya bergerak melalui kondenser serta membebaskan haba dan proses tadi berlaku secara berulangan. Okay, ini boleh baca bagaimana sistem penyejukan dalam peti sejuk. Okay, kemudian aplikasi kedua ialah penjejatan peluh. Air peluh tersejat. Peluh menyerap haba pendam penguapan daripada permukaan kulit. Kemudian permukaan kulit kehilangan haba menyebabkan suhu permukaan kulit menurun. Sebab itu apabila kita panas, kita berpeluh. Ini disebabkan bila kita berpeluh, air peluh kita tadi akan tersejat dan untuk tersejat dia akan menyerap haba daripada badan kita. Jadi badan kita akan mengalami kehilangan haba, maka kita rasa lebih sejuk. Okey, kemudian mengukus makanan menggunakan pengukus. Okay, menggunakan konsep haba pendam tertentu penguapan di mana air mempunyai haba pendam tertentu penguapan yang tinggi dan steam terkondensasi di permukaan makanan. Haba pendam penguapan yang tinggi dibebaskan dan diserap oleh makanan. Okay, steam tadi suhunya tinggi. Bila dia terkondensasi di permukaan makanan, haba daripada steam akan dipindahkan kepada makanan. Makanan akan masak secara menyeluruh dan sempurna. Okey, untuk yang ni boleh baca balik. Dan ada aplikasi lain. Ini saya boleh rujuk sendiri dalam buku teks pun ada. Okey, ada soalan? Saya buka pada soalan. Apa soalan berkaitan dengan haba pendam? Ada? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan dengan hukum gas. Boleh ha? Kita teruskan hukum gas dalam kelas yang seterusnya. Jadi kalau tak ada, saya anggap faham.
Dan jika ada soalan, awak boleh tanya sebelum saya mulakan kelas. Sebelum saya mulakan tajuk baru dalam kelas seterusnya nanti. Okey, Hani, mana soalan? Tak je. Ada? Okey. Yang lain tak ada? Jika tak ada, saya ucapkan terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini.